Servis perkhidmatan awam sekarang ni berbanding dahulu memang jauh berbeza. Setakat ni saya boleh kata saya berpuas hati. Tetapi ada di setengah jabatan tu perlu memperbaiki lagi dia punya perkhidmatan lagi. Bagi saya, kaki tangan kerajaan ni ada layanan dia boleh memuaskan lah sebab dia mesra pengguna. Lagi satu, kerajaan ni cepat sikit lah. Kalau kita ada pertanyaan apa, dia orang boleh jawab lah, bagus lah. Setakat ni saya berpuas hati dengan perkhidmatan servis dari segi customer service lah. Tapi saya tidak katakan pada semua. Ada setengah servis, customer service tu masih lagi yang perlu ditambahbaikan dan diperbaiki lah. Inilah sebenarnya kisah perjalanan kita. Perjalanan yang telah dilalui kita bersama. Kerajaan, penjawat-penjawat awam, pekerja-pekerja, majikan-majikan sebagai satu ramuan kombinasi yang telah membawa kita kepada hari ini di mana Malaysia diiktiraf oleh pemimpin-pemimpin dunia bahawa kita berada di landasan yang lebih mantap dan lebih berjaya lagi. Jasanya tidak terbilang lagi kerana penjawab awam sudah 8 dekad menabur bakti mendakap denyut nadi rakyat. Amalan dan cara lama yang tidak sesuai lagi diguna pakai, lapuk dan ketinggalan zaman mesti dihapuskan atau ditambah baik. Kegagalan kita berbuat demikian akan mengakibatkan negara ketinggalan dan tenggelam dalam arus pembangunan yang begitu pesat dan berubah. Berubah ke arah budaya kerja yang cekap, lebih responsif dan berani membuat perubahan. Hanya dengan hadirnya transformasi ini, penjawab awam akan dapat mengembalikan keyakinan rakyat dan seterusnya berfungsi sebagai tiang seri negara. Bermula sebagai melayani Establishment Office pada 1934, Federal Establishment Office 1954, kemudian Jabatan Perkhidmatan Awam mulai 1968. Detik inilah menyaksikan bagaimana perkhidmatan awam negara dipacu oleh anak watan yang silih berganti. Pembangunan yang semakin pesat sememangnya selaras dengan arus pemodenan pada zaman ini. Begitu juga dengan penjawat awam yang mengalami transformasi bagi mengutamakan prestasi dan bertunjangkan keutamaan kepada rakyat. Konsep merayakan perkhidmatan awam perlu menjadi budaya kerja. Konsep ini bertunjangkan 6 prinsip. Untuk itu, 6 prinsip merayakan perkhidmatan awam diperkenalkan. Pertama, keterbukaan menerusi konsep minda terbuka dan mudah didekati. Sikap keterbukaan dan mudah didekati perlu dipupuk agar rakyat merasa selesa untuk berhubung dan berinteraksi dengan penjawab awam. Penjawab awam seharusnya menerima idea dan kritikan membina yang diutarakan rakyat dengan hati dan minda terbuka serta membuat penilaian dengan jujur. Idea dan pandangan boleh diambil kira untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan awam sedia ada. Kedua, turun padang, pasang telinga dan buka mata. Turun padang adalah pendekatan berkesan untuk mengenal pasti isu-isu dihadapi oleh penjawat awam dan rakyat dan seterusnya menyelesaikan dengan secepat mungkin. Penjawab awam perlu memasang telinga dan membuka mata bagi mengetahui masalah dan keperluan rakyat serta memahami masalah yang dihadapi oleh pegawai dan kumpulan pelaksana di peringkat akar undi. Inisiatif Jejak Mesra Perkhidmatan Awam menyeru penjawat awam keluar dari pejabat dan mendekati rakyat secara proaktif. Musyawarah iaitu penibatan, penerangan dan ekspektasi jelas. Pendekatan musyawarah mengambil kira pandangan, maklum balas dan pelibatan rakyat dalam mencorakkan sistem penyampaian perkhidmatan awam.
Sebelum memperkenalkan sesuatu inisiatif baru, penjawat awam perlu mengadakan musyawarah dengan pelanggan melalui pendekatan proses saksama agar ekspektasi pelanggan difahami terlebih dahulu. Melalui 3 elemen proses saksama, iaitu pelibatan, penerangan dan jelas terhadap ekspektasi, musyawarah akan memudah cara dan mempercepatkan interaksi antara kerajaan dan rakyat. Keempat, insaniah dengan tema keseimbangan rohani dan jasmani. Penjawat awam yang cemerlang adalah penjawat awam yang seimbang dari aspek spiritual dan fizikal. Memahami dan menghayati sifat ihsan akan membantu penjawat awam mewujudkan pekerjaan yang cemerlang dan berkualiti tinggi. Bekerja atas dasar ini memenuhi tuntutan sebagai umatnya serta keperluan manusia sejagat agar memperkasa jati diri dan meningkatkan kualiti diri seseorang. Pekerja yang melaksanakan tugas mengikut bidang yang ditetapkan dengan penuh ikhlas, tanggungjawab dan ihsan dijanjikan keberkatannya. Seterusnya, kekitaan dengan cara meraihkan perbezaan mengukuhkan persamaan. Berlandaskan semangat kekitaan, semua agensi kerajaan perlu bergerak sebagai satu entiti, membuang mentaliti silo dan berkongsi sumber pengetahuan serta kepakaran dalam mencairkan agenda transformasi negara. Perbezaan generasi, etnik, budaya dan kepercayaan seharusnya tidak dijadikan sebagai penghalang tetapi sebagai sumber kekuatan inspirasi di dalam menerajui perkhidmatan awam yang bersatu. Justru, konsep meraihkan perbezaan, mengukuhkan persamaan perlu dihayati sepenuhnya dalam usaha meloncakkan perkhidmatan awam ke tahap yang lebih cemerlang. Akhir sekali, kerjasama awam bersama swasta dan NGO. Perkhidmatan awam perlu meningkatkan kerjasama strategik dengan pihak swasta dan badan-badan bukan kerajaan atau NGO untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Kerjasama pintar antara kerajaan dan swasta dan NGO adalah penting dalam mencairkan projek dan program demi kesejahteraan rakyat. Semangat kesepakatan dan komitmen dalam perkongsian sumber dan pengetahuan secara sinergi dapat memacu dan menjadi pemangkin pembangunan negara. Merakyatkan perkhidmatan awam adalah satu konsep yang perlu dipupuk oleh semua pejabat awam untuk memastikan penyampaian kerajaan menepati keperluan. JPA telah merangka satu kerangka transformasi sektor awam yang kita di mana mengandungi 5 perkara penting yang kita sebut dalam transformasi sektor awam, iaitu yang pertama ialah melihat dari segi organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Banyak orang mengatakan bahawa organisasi di Malaysia ni banyak birokrasi. So orang selalu bercakap pasal birokrasi, birokratik, red tape dan sebagainya. Jadi kita nak melihat semua itu balik supaya transformasi kita ni benar-benar berkesan dan perkhidmatannya benar-benar dapat dirasai oleh rakyat secara keseluruhannya. Dalam erti kata lain, rentak pembangunan negara terletak di bawah 1.5 juta penjawat awam. Perkhidmatan awam ataupun penjawat awam mempunyai peranan yang tersendiri dan mereka adalah pemangkin ataupun katalis kepada usaha untuk menyampaikan segala perkhidmatan yang terbaik dan mengurus segala urusan dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, kesihatan dan sebagainya bagi memastikan segala perancangan yang dilaksanakan di dalam tempoh menjelang tahun 2020 itu dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Sebabnya saya fikir bahawa perkhidmatan awam ini merupakan nadi dan juga penggerak kepada usaha memastikan bahawa tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dan seterusnya dapat dicapai dengan membantu kepada segala aspek pembangunan negara, kerana saya fikir bahawa modal insan yang ada pada perkhidmatan awam adalah satu aset yang paling penting bagi memastikan kelangsungan bangsa dan juga perkhidmatan terbaik kepada negara menjelang tahun 2020. Setiap penjawat awam adalah ejen transformasi paling hadapan dalam perantaraan antara rakyat dan kerajaan. Penjawat awam mestilah menguasai teknologi hari ini untuk memastikan kekal relevan dengan peredaran masa.
Menyusuri sejarah 8 dekad bersama Malaysia, Perkhidmatan Awam telah menempa pelbagai episod kecemerlangan dan pengubahsuaian mengikut acuan rakyat Malaysia, baik semasa, pra maupun pasca kemerdekaan negara. Sudah tiba masanya 1.5 juta pejabat awam memasuki era pengurusan moden. Ini termasuklah kaedah penyampaian dan juga peningkatan kualiti perkhidmatan yang benar-benar menepati keperluan, kehendak dan juga aspirasi rakyat. Inisiatif yang dilakukan oleh kami sebagai pejabat awam, kami telah melakukan macam tu program e-masa. Program e-masa yang tu mendekatkan pasien dengan staf untuk mempercepatkan perjumpaan antara dua orang lah. Kita cuba bersikap telus dan jujur dengan perkhidmatan yang kita sediakan. Apa yang kita cuba sampaikan, maksudnya dari segi servis yang kita ada, kita cuba pergi ke golongan sasar. Bagi menterjemahkan maksud perkhidmatan awam adalah perkhidmatan rakyat, sejumlah 734 agensi di peringkat persekutuan, negeri, daerah dan tempatan telah pun melakukan transformasi dengan harapan tiada lagi imej negatif terhadap penjawat awam. Untuk menjadikan seorang penjawat awam itu terbaik, mereka bukan hanya terpaksa mengikut apa saja arahan, tetapi mereka juga perlu mempunyai inisiatif dan berkreatif untuk menghasilkan inovasi-inovasi dalam perkhidmatan. Sebagai contoh, mungkin mereka boleh melaksanakan tugas-tugas tertentu walaupun tidak mengikut arahan, dan saya fikir bahawa yang paling penting ialah wujudnya multi-skilling, iaitu mereka itu perlu mengetahui dalam pelbagai sudut perkhidmatan, walaupun dia bukan di bawah bidang kuasa, tetapi mereka boleh menyampaikan sesuatu perkhidmatan itu dengan cara terbaik walaupun dalam keadaan terdesak, dan janganlah menolak dalam banyak hal, tetapi cubalah membuat satu dengan yang terbaik dan cuba mengatasi segala kelemahan-kelemahan yang sedia ada. Kesimpulannya, pejabat awam perlu peka kepada kehendak pelanggan mengikut perubahan zaman. Seperti mana kehadiran UTC atau Pusat Transformasi Bandar yang lahir dari inisiatif strategi Lautan Biru Kebangsaan, usaha murni atas nama meningkatkan kualiti perkhidmatan kerajaan kepada rakyat ini telah berjaya menempatkan 40 agensi kerajaan dan swasta di bawah satu hentian dengan menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Sejak diperkenalkan pada 2012, lebih daripada 7.5 juta pengguna telah memanfaatkan segala kemudahan yang ditawarkan. Kita nak lihat juga dari segi sistem penyampaian kita. Sebab setiap orang yang datang ke pejabat kerajaan untuk mendapatkan perkhidmatan. Jadi perkhidmatan ini tidak boleh dibeli di mana-mana. Jadi mau tidak mau akan pergi ke pejabat kerajaan untuk mendapat perkhidmatan. Jadi dalam konteks ini, bagaimana kita nak mempermudahkan segala sistem penyampaian kita ini dapat kita percepatkan, merangkum dan sepunya. Kita nak memudayakan nilai. Apa juga yang kita buat ni, kita naklah ada semangat patriotisme, semangat nilai murni yang kita perlu ada, yang perlu kita patuhi. Jadi di samping kita memberi perkhidmatan, kita kena ada nilai-nilai murni. Kita dengan hormat orang, dan kita juga mesti tahu akhirnya yang kita buat ni adalah untuk negara kita. Menjadi tuan rumah kepada persidangan Dewi Tahunan Pertubuhan Commonwealth bagi pentadbiran awam atau KAPAM adalah bukti kukuh bagaimana dunia mengiktiraf tadbir urus yang baik dalam kerajaan. Terutama sekali apabila berada di kelompok 10 ke atas dalam penarafan global. Inilah bibit-bibit indah dari kesan transformasi perkhidmatan awam Malaysia. Pengalaman dan prestasi serta kualiti perkhidmatan awam negara menjadi bualan hingga ke pentas dunia. Semua perkhidmatan awam, semua pegawai kerajaan hendaklah bercakap tentang dasar dan polisi kerajaan. Bukan saja hanya program ni, bertanggungjawab ini, dia saja bercakap.
Jadi kita nak ubah paradigm tu. Jadi bila kita ubah paradigm tu, maka kita jadi lebih kuat, lebih besar. Bagi lensa baru dalam wajah transformasi perkhidmatan awam, pelbagai langkah dan usaha telah dibuat bagi membangunkan satu kerangka kerja mengikut acuan dan budaya Malaysia tanpa dibebani dengan kos yang tinggi. Semoga segala perubahan ini dapat menjadikan pejabat awam yang mampu menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat serta dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat bagi membolehkan orang ramai berurusan dengan jabatan kerajaan dengan mudah dan cepat. Pejabat awam ialah ejen untuk memantapkan lagi pentadbiran bagi negara kita Malaysia. Pejabat awam adalah merupakan jambatan kepada pembangunan negara, kepada apa yang rakyat nak dan juga kepada kepimpinan. Pemimpin amat bergantung kepada pejabat awam bagaimana kita nak mencorak pembangunan yang kita nak. Perkhidmatan awam ini merupakan tiang-siri negara disebabkan kita merupakan perantaraan antara kerajaan dengan masyarakat setempat, masyarakat bawahan yang merupakan pelanggan kepada kita. Kita letaklah diri kita yang tumbuh di kaunter dan kita dapati orang yang memberikan perkhidmatan di kaunter itu tidak cekap, melewat-lewatkan kerja dan sebagainya. Macam manakah perasaan kita? Jadi kita kena ada perasaan rakyat dalam diri kita sendiri sebab kita juga adalah rakyat. Itu yang saya kata kita perlu mempunyai kesedaran ini. Kita juga adalah sebahagian daripada rakyat. Apa yang kita buat untuk rakyat itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi buatlah dengan amalan yang terbaik sekali. Pembaharuan demi pembaharuan yang dilakukan mampu menutup ruang-ruang kosong demi meningkatkan mutu pejabat awam di negara ini. Pejabat awam sendiri perlu melakukan anjakan paradigma untuk menghadapi cabaran pada masa depan. Pejabat awam hendaklah bersama-sama memberikan sepenuh komitmen dalam memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Mereka juga perlu meningkatkan nilai integriti ketika bertugas. Peningkatan tahap integriti ini amat selari dengan komitmen kerajaan yang mahu mewujudkan sebuah pentadbiran yang mendahulukan rakyat dan mengutamakan pencapaian. Penjawat awam dilihat menjadi salah satu elemen terpenting dalam usaha mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Umpama tiang seri yang menjadi penahan utama sebuah rumah, pejabat awam harus teguh dengan hasil produktiviti yang tinggi agar kepuasan rakyat dijadikan teras kepada pejabat awam dalam memberi perkhidmatan yang terbaik.